Kita saya rasa lah, saya nampak lah daripada dulu sampai sekarang zaman Piramli lagi, untuk nak merebakkan sampai keluar. Pasal Piramli pun dia kena sampai Asia tu. Jadi kita sekarang nampaknya macam tak boleh nak lepas ke sampai peringkat Asia. Pasal ialah kita perlukan modal lah maknanya. Kita modal sendiri kita buat di luar sana. Kalau dulu kita harapkan orang luar panggil kita kan. Jadi itu yang kadang-kadang rasa kita tak boleh pergi. Tapi kalau nilai, dia orang nilai kita pun, kalau dia orang datang Bollywood, datang sini Bollywood lah. Orang buat tu produk orang. Bagi Isra dia tak ada dialog pun. Dia letakkan kita sebagai second lead ke macam tu. Tapi saya yakin saya rasa di Malaysia ni kita bakat kita tak kurang. Dari segi bakat tu ada. Cuma saya katakan kurang nak menggilap dan bentukkan strategi nak bangunkannya ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Itu yang kurang kat sini sekarang. Jadi kita perlu ini kami lakukan. Kadang-kadang ingatkan GRU ni, kadang-kadang ada yang masih ingatkan ni kumpulan penyanyi dulu. Ada juga sekarang ni budak kecil ingatkan ini yang buat Cicak Man tu tak kenal GRU sebagai penyanyi, tapi yang buat filem-filem yang kita buat kan. Tapi sebenarnya banyak benda kita buat di belakang tabir ni orang tak tahu. Macam ni lah. Kita buat ni, kita buat masuk ke sekolah-sekolah, bagi pendedahan kepada mereka, ibu bapa, kepada pelajar, kepada guru tentang peluang-peluang dalam industri kreatif, dalam bentuk kerjaya, keusahawanan dan juga peluang-peluang pendidikan. Jadi semua tu memang kita buat. Okey, cerita tentang kesibukan dan jadual kerja. Berapa kelab anda sebagai akan berkumpul makan dan bersembang bersama? Sebulan sekali ke berapa? Seminggu sekali ke macam mana? Pernah ke kumpul minggu macam sebenarnya baru hari ibu baru ni? Ya, ada ke? Kami memang dalam grup chat kami ni, kami selalu aturkan kalau perjumpaan hari jadi. Itu semestinya jadi kalau kami je ada 4 adik-beradik. Masuk ibu dengan ayah dah 6. Kalau masuk dengan generasi yang muda, cucu-cucu semua, saya rasa ada lagi maunya dalam 15 orang lah kesemuanya. Jadi dah tentu tiap-tiap tahun tu ada 15 perjumpaan untuk hari jadi saja. Tapi kalau secara individu memang kita cubalah untuk luangkan masa dengan, pasal ibu dengan ayah kami tinggal dengan adik kami. Kebetulan rumah dekat semua. Kecuali Norman lah. Norman jauh sikit, jauh tak mana 20 minit kot. Kawasan situ juga kan? Semua dekat. Saya nak pergi Melayu jalan kaki je boleh. Tapi tak nak jalan kaki. Selalu kasih orang bawa tu. Ada kan? Tengah tengok tanah 3 lagi. Itu Maharaja. Nak cari 4 lot tu. Okey, setiap kejayaan yang ditempa lelaki pasti akan berdiri seorang wanita yang sentiasa tanpa henti lah. Itu biasa isteri lah, ya. Semua masing-masing dah beristeri. Cuma kongsikan kepentingan sokongan seorang isteri atau wanita yang penting terhadap suami dan kejayaan mereka. Apa yang sebenarnya yang mendorongkan isteri kita ni, apa sebenarnya, bukan setakat memberi pakaian atau menyiapkan pakaian, apa sebenarnya yang ada berkaitan dengan kejayaan. Bagi saya, Edri, secara peribadi, isteri saya pendorong saya kerana dialah tunggak keluarga saya lah, yang menjaga anak-anak. Dan isteri saya tak bekerja, jadi dia mengharap sepenuhnya pada kejayaan saya lah. Dan dengan tanggungjawab tu saya pikul tu dengan bangga lah, kerana saya rasa penting mendapat sokongan dan tak perlulah saya nak risau anak sampai jaga sampai pergi sekolah semua. Saya tahu urusan rumah tangga semua diuruskan oleh dia. Kita buat kerja di luar. Ya, betul. Jadi saya rasa dia kekuatan saya di belakang sudut kreatif ni, semua orang nampak Edri kan, tapi sebenarnya tonggak saya lah sebenarnya isteri saya. Dia kan isteri. Saya pula samalah juga, sebenarnya memang banyak juga pendorong lah. Kita dulu memang masa kita mula tu, masa adik-beradik belum beristeri lagi, memang kita punya dorongan adalah kami sendiri. Kita the challenge masing-masing kan, dan juga ibu bapa. Tapi dengan adanya lagi, kita masih lagi challenge masing-masing. Ibu bapa masih ada, alhamdulillah. Isteri pun sekarang ada 3 untuk memberi motivasi individu lah. So pada saya memang sekarang is the highest point di mana kami banyak dorongan lah. Tapi isteri pun semua dalam sama bidang kan. Jadi tak ada untuk saya lah, untuk Norman dengan Edri tidak kan. Untuk saya sajalah. Tapi dia amat memahami dengan kejayaan dan saya juga memahami kejayaan. Macam mana Norman? Isteri saya latar belakangnya adalah bidang ekonomi dan juga sebagai tokoh, dia pun kerja dengan syarikat multinasional sebelum ni. Dia dululah, tapi dia masuk, dia korbankan kejayaan dia tu. Dia kerja sekarang ni bersama saya, bantu syarikat. Situasi di mana staf Norman tak nak berhenti kerja sebab dah putus asa atau tekanan kerja. Macam mana Norman? Staf nak berhenti kerja sebab putus asa. Macam dia kata ada, dia nak jadi kru pula, kita nak carry. Ada pastinya. Kita pun saya rasa dah ramai kita yang latih kan. Ada yang dah kerja sebagai kerja sendiri, ada yang kerja tempat lain.
Ada juga yang dah lama dengan kami, ada yang kerja dengan kami sudah 20 tahun lebih pun ada kan dengan kerja dengan kami. Jadi bergantung kepada kemampuan dan juga keserasian mereka dengan kami lah. Jadi kalau mereka yang, kalau contohnya kalau down, ada rasa macam tak boleh buat apa yang kita harapkan, kalau dia, saya selalu cakapnya gentleman lah. Tapi banyak staff lah, ramai staff kan? About 150 orang sekarang. Oh, ramai. So jadi kalau dia orang ada masalah, saya cakap okey, apa masalah, boleh selesai tak boleh selesai. Kalau rasanya tak boleh buat, dan saya rasa lebih baik dia berhenti lah. Tapi kalau orang tu yang masih memang aset yang penting pada kami, dan kami cuba cari jalan nak perbaiki keadaan lah. Tapi kadang-kadang kita kena sebagai pengurus ni ataupun sebagai ketua dalam syarikat, kita kena tahu apa kekuatan mereka, apa kelemahan mereka. Semua orang dilahirkan dengan ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Jadi dengan itu saya rasa dengan tahunya kelebihan dan kekurangan mereka, saya letak mereka tempat yang betul lah. Kadang-kadang kita tahu kadang-kadang Norman dia tukar-tukar, because kadang mungkin mencari keserasian kerja tu dengan kerjaya dia. Mungkin dia pandai buat filem, tapi dia letak dia dekat muzik contohnya. So dia tak cemerlang lah. Jadi kita kena tahulah juga dia punya kemampuan. Jadi yang penting dia punya kejujuran dia nak bekerja. Tak nak kerja main-main lah. Jadi kadang-kadang orang ni nak suka dapat jawatan besar-besar, nak gaji-gaji besar dan sebagainya, tapi tak boleh buat apa yang kita harapkan. Jadi itu yang sebenarnya saya, dan kerja main-main lah. Jadi bagi saya rasa okey lah, kalau tak ada rezeki nak kerja sama, dan kita cari yang lain lah. Itu lah mudah. Tapi kalau boleh, kalau dia boleh kita betulkan keadaan dia, kalau kita boleh letak di tempat yang boleh dia buat prestasi. Kalau contohnya dia striker lah, tapi kita letak dia sebagai defender kan, mungkin dia tak akan cemerlang. Betul. Jadi itulah Tak menempatkan tempat kita letak yang betul. Okey, dalam album Kru Nomina, Kru Nomina, apa ada rekod lain? Maksudnya asyik. I still remember you told me masa tu record lain-lain. Masa record tu so ada isu sikit kenapa suara Okey, dalam album Kru Nomina, kata masa-masa rekod asing-asing. Itulah teknologi sekarang ni. Kalau dulu kita memang sering bertiga-tiga dalam studio untuk menyelesaikan rakamkan lagu. Tapi kerana dengan sistem rakaman sekarang, masing-masing boleh merakamkan pada waktu-waktu yang berbeza. Jadi satu cabaran juga sebenarnya KRU untuk menyanyi. Salah satu sebab kerana kami tak berapa kerap menerbitkan album adalah kerana jadual. Dan persembahan tu memang out lah, memang langsung tak boleh nak perform sama-sama. Kadang-kadang saya macam dalam telefon, saya message dia, oh ya, bersedia tak hari ni petang ni nak rekod. Tahu-tahu je Norman cakap, saya dekat Germany. Saya pun tak tahu dia nak sampai ke situ kan. Kadang-kadang tengah breakfast kan. kadang-kadang cakap, okay Yusri, pada Jumaat ni kita rakamkan ni. Pak dia lah dekat Singapura lah, pergi mana-mana lagi kan, shooting kan. Jadi macam-macam terlalu sibuk. Jadi apa yang sistem kita terpaksa lakukan lagu untuk KRU sekarang ni, kita melalui email untuk bagi demo. Jadi saya akan kirimkan demo ni dekat Norman Yusri. Dia cakap okey kita rakam lagu ni. Saya tak faham. Jadi apa yang sistem dia, saya kadang-kadang saya masuk dulu, saya letakkan okey ni Pak Norman, ni Pak Yusri, ni Pak saya. Dan bagi tahu dia orang ini yang part yang korang kena nyanyi, hafal part ni je. Nanti datang esok balik rakamkan part tu. Masa tu pula saya mungkin tak ada dekat Kuala Lumpur, dia orang pula yang rakamkan dengan engineer. Jadi bunyinya lagu KRU sekarang ni sebenarnya masing-masing rakam pada waktu yang tersendiri. Rekod dalam rumah je lah. Selalunya saya yang antara yang pertama masukkan suara, so saya selalunya rakam keseluruhan lagu. Lepas tu bila Edwina masuk, saya kena rakam lagi sekali because nak samakan kan. Tapi itu salah satu sebab kenapa kita tak buat persembahan pentas. Banyak orang cakap apalah susah sangat, 1 jam setengah je. Itu kita tak boleh. Tak, yang susahnya kita untuk rehearsal tak boleh asing-asing. Kena sama rehearsal tu lama, makan masa sebulan 2 bulan kan. Dan daripada buat persembahan tanpa praktis jadi lagi teruk, baik jangan teruskan lah. Merosakkan kita punya image. Betul. Jadi itulah.